mengharapkan ridha Allah Ta'ala, ianya adalah lebih baik dari kita berbuat ibadat beserta takut akan murka Allah. Sebab kita buat amal ni ada dua. Apa sebab awak sembahyang? Saya sembahyang Ustaz kerana saya harap Allah ridha dengan saya. Awak pula pasal sembahyang? Saya sembahyang Ustaz sebab saya takut akan siksa Allah Ta'ala. Ada dua yang mendorong kita beramal tu. Satu, pasal awak beramal baik benar awak dengan mak bapak saya ni, saya harap Allah redha. Awak pula apa sebab baik sangat dengan mak bapak saya takut dia tak bagi saya harta pusaka. Misalnya kan, ya, saya takut dia tak bagi saya waktu hidup ni, nampak adik-adik beradik lain dia bagi belaka. Tapi saya takut dia tak bagi, tu yang saya buat baik dengan dia. Satu, buat baik kepada ibu bapa kerana harap redha Allah. Satu lagi kerana takut murka Allah kalau dia tidak baik kepada ibu bapanya. Mana lebih afdal? Kata Imam Ghazali, lebih afdal orang yang beramal kerana mengharap redha Allah. Mengharap itu perkataan raja, ya. Kenapa yang beramal kerana mengharap redha Allah lebih baik, lebih mulia? Kerana bahawasanya yang terlebih hampir kepada Allah Ta'ala itu, iaitu orang yang terlebih kasih kepadanya. Orang yang paling dekat dengan Allah, orang yang lebih kasih kepada Allah. Ya, apa sebab? Kalau dia beramal beserta raja, lebih baik. Sebabnya orang yang beramal kerana kasih kepada Allah itu lebih baik daripada orang yang beramal kerana takut kepada Allah. Dan adalah orang yang kasih itu pada ghalibnya. Ghalib ni bahasa Arab. Yang bahasa Melayu kebiasaannya. Ghalib kebiasaannya. Kebiasaannya mengharapkan keredaan. Kerana bahawa mengharap kebajikan itu menghampirkan ia kepada Allah Ta'ala dan membawa kasih akan Allah Ta'ala. Ya, biasanya dia kata orang yang lebih kasih itu apa yang dia harap ialah redha. Orang yang kasih itu dia harap ialah redha. Dan mengharapkan kebajikan menghampirkan kepada Allah Ta'ala dan membawa kasih kepada Allah Ta'ala. Baik, dan adalah orang yang berbuat ibadat serta takut mewajibkan akan lari dari Allah. Kalau orang buat kerana takut, biasanya orang takut ni dia akan menjauhkan diri dari orang yang ditakutinya. Apa pasal awak nampak tak suka sangat dekat dengan ayah awak tu? Takut Ustaz kita. Awak nampak suka sangat dekat-dekat dengan ayah. Saya sayang dekat dia. Awak pasal suka jauh? Saya takut. Itu bezanya. Kalau orang itu mengharapkan kebaikan dari Allah, dia akan lebih dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan orang yang lebih dekat bermakna dia lebih sayang kepada Allah. Dan yang Allah kehendaki dari kalangan kita ialah orang yang lebih sayang kepada Allah berbanding dengan orang yang takut. Kerana takut biasanya melazimkan menjauhkan diri. Tapi orang yang sayang melazimkan diri, melazimkan mendekatkan diri. Jadi macam itulah, ya. Itu alasan kenapa Imam Ghazali menyatakan beramal kerana raja lebih baik dari beramal kerana khauf, yakni takut. Dan kepada yang demikian mengisyaratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sabdanya. Apa maksud yang demikian? Dan kepada yang demikian, yakni orang beramal kerana mengharap lebih baik dari beramal kerana takut. Ya. Perkara ini diisyaratkan. Apa makna diisyarat? Isyarat ni bukan secara langsung. Kalau secara langsung tunjuk. Tapi kalau isyarat bukan secara langsung, ya. Mengisyaratkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sabdanya, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinul dhanna billahi ta'ala. Hadis sahih riwayat Muslim. La yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinul dhanna billahi ta'ala. Apa maksud hadis? Jangan mati seseorang kamu melainkan dia membaikkan sangka dengan Allah Ta'ala, yakni
membaikkan harap akan keredaan Allah Ta'ala. Nabi kata, kamu jangan mati ya, kecuali kamu dalam keadaan baik sangka dengan Allah. Baik sangka tu maknanya kita mempunyai sangkaan Allah akan, kalau kita berdosa, Allah akan ampunkan dosa kita. Itu baik sangka. Tapi kalau kita kata saya mati ni Allah tak akan ampunlah dosa saya, itu maknanya buruk sangka dengan Allah. Saya memang banyak dosa, tapi alhamdulillah saya dah insaf, saya dah taubat, menyempurnakan syarat-syarat taubat, maka saya mempunyai andaian yang tinggi. Sebab zan ni ialah andaian atau jangkaan yang tinggi bahawa Allah akan reda kepada saya. Sebab bila sebut zan tu, ingat balik saya selalu menerangkan perbezaan di antara 3 perkara. Satu yakin, bukan 3, 4 ya. Satu yakin, satu zan, satu syak, satu lagi apa yang paling bawah? Yakin, zan, syak, waham. Ingat tu 4. Jenis perasaan hati ni dia 4. Satu yakin, kepercayaan 100% itu yakin. Yakin tak kita sekarang ini berada di masjid UPM? Pada umumnya kita yakin kan. Tapi kalau orang yang baru datang, betul ke saya ini masjid UPM ni? Tapi nampak-nampaknya saya ingat 80%, 90% masjid UPM lah ni, nampak banyak tulis UPM, warna kapet pun warna UPM. Itu maknanya andaian dia tu besar sangat yang ini masjid UPM, itu dipanggil zan. Kalau perasaan hati dia 50-50, saya ingat 50-50 aja, ini masjid UPM ke Mardi ke saya pun tak pasti, 50-50. Kalau 50-50 dipanggil syak, ya. Kalau bawah pada 50, 30 ke bawah, itu dipanggil waham. Begitulah perasaan hati. Saya yakin isteri saya sayang pada saya, itu 100%. Saya zon isteri saya sayang pada saya, itu 80% ke atas. Saya tak ragu-ragu lah isteri ni sayang ke tak sayang, tak tahu, itu syak. Saya sangat ragu-ragu tentang sayangnya dia pada saya, itu dipanggil waham. Baik. Nabi kata, jangan kamu mati kecuali kamu mempunyai sangkaan yang baik. Yuhsinul zanna billahi ta'ala. Kamu jangan mati kecuali kamu mempunyai sangkaan yang baik dengan Allah. Maknanya kalau kita nak mati itu 80 ke 90% kalau kita banyak dosa, kita dah merasakan Allah akan ampun dosa kita. Kalau 100% kita yakin Allah ampun dosa kita, lagi baik. Kalau ragu-ragu antara 50-50, tak usah mati dululah. dan tentunya kita tahu bahawa kita tidak boleh memilih waktu mati. Dengan yang demikian, kita kena sentiasa berusaha supaya kita berada dalam keadaan zan yang Allah akan mengampunkan dosa kita. Dan ini selalu saya hurai. Dia perasaan hati ini bukan boleh dipaksa-paksa. Ya. Perasaan hati, saya hurai sekali lagi, bergantung kepada usaha kita. Bergantung kepada usaha kita. Ya, laki-laki tanya hati dia, perempuan tanya hati dia. Apa perasaan suami tentang sayang isteri dia? Apakah dia syak, apakah dia zan, atau dia yakin? Mungkin laki-laki atau isteri jawab, saya yakin Ustaz, isteri saya sayang pada saya. Perempuan jawab, saya yakin suami saya sayang pada saya. Apa sebab? Saya yakin dia sayang pada saya sejak kahwin sampai sekarang. Saya tak pernah pukul dia. Saya tak pernah maki hamun dia. Saya sentiasa tolong dia baik-baik. Saya jaga dia baik-baik. Kerana saya dah buat baik pada dia, saya zan atau yakin dia sayang pada saya. Ya, ada pula orang, saya ragu-ragu sangat Ustaz, dia sayang ke tak sayang. Sebab saya pun tak layan dia dengan baik. Maksud saya, faham tak tu? Maksud saya, kita nak dapat perasaan sangka baik kepada Allah bergantung kepada amal kita. Bergantung kepada amal kita. Maksud saya, kalau kita mati sekarang,
tentu sangkaan baik kita kepada Allah jauh lebih baik dengan kalau kita mati 20 tahun dulu. Sebab tu ada orang, nasib baik ustaz saya sampai lepas pencen ni, kalau mati waktu umur 40 dulu rasanya masuk neraka saya. Sebab apa tu? Sebab waktu umur 40 dulu dia belum lagi melakukan amal yang menjadikannya lebih yakin bahawa Allah sayang kepadanya. Maksud saya, sama ada kita mempunyai izan atau baik sangka dengan Allah bergantung kepada amal kita. Ya, sebab itu ada seorang penceramah, kerana sunat kan, apabila ada orang mati, kita itu baik sangka dengan dia. Dan ada amalan bila lepas sembahyang mayat ditanya, apa nak kita katakan kepada mayat yang baru kita sembahyangkan tadi. Dalam bahasa Melayu kadang-kadang orang tanya, apa nak kita doakan? Kalau doa, maukah hati kita mengatakan baik? Mulut bolehlah kata baik, tapi dalam hati itu lah, dia ni tak baik ni, mudah-mudahan saya tolong sembahyang tadi jadi baiklah. Jadi maksud saya, ada orang mati, semua orang kata dia baik. Saya langsung tak kenal Adi Bahno ni. Tapi dalam banyak-banyak artis, bila dia meninggal, walaupun dia artis, pada umumnya kita tengok berita, orang mengatakan dia adalah seorang artis yang baik. Maksud saya, dia seorang artis yang baik. Pagi ni tadi ada tulisan oleh seorang dalam Malaysia Kini. Dia kata, saya ni adalah orang meniaga di Pasar Borong. Tiap tahun saya hantar selamat hari raya. Saya suka hantar selamat hari raya kepada artis-artis Malaysia. Tapi yang biasa jawab hanya Adi Bahno seorang saja. Itu saya baca pagi tadi. Maksud saya, kerana ialah dia artis, dia ada berlakon, dia ada menyanyi. Tetapi walaupun dia artis, tidaklah melakukan dan tidak banyak gosip tentang dirinya. Lalu orang mengatakan dia adalah orang baik. Dia pelihara 44 ekor kucing. Tak siapa nak jaga kucing-kucing dia tu. Wallahu alam lah ya. Itu pun saya tahu bila pembacaan selepas dia meninggal. Maksudnya ramai orang mengatakan mudah-mudahan dia baik. Nah, itu satu contoh. Satu contoh yang ramai kenal kita dekat sini yang saya selalu sebut dulu. Imam Masjid Dalam tu, dia mula Bilal, kemudian menjawat jawatan Imam Rawatib, kita panggil Pak Hasan. Yang waktu kita buat kuliah dekat surau Al-Ikhlas tu, saya ajak bacakan Al-Fatihah untuk dia. Maknanya kita yang kenal dia bukan orang kaya, dia orang biasa, tetapi ramai dalam hati kita mengatakan dia ini orang baik. Jadi kalau lepas salat jenazah dia, apa nak katakan pada arwah ini? Ramai orang kata baik. Baik itu datang dari hati. Baik itu datang dari hati. Tapi kalau perangai macam Fir'aun, kita sembahyang jenazah dia, imam tanya apa nak kata pada jenazah ini, itu yang ada orang, dia kata diam je lah, tak salah kata baik. Tapi jangan pula kata jahat, itu melampau pula. Tapi paling-paling kita diam. Maksud saya, mudah-mudahan dipahami, Nabi kata jangan mati kecuali kamu mempunyai baik sangka dengan Allah. Baik sangka adalah urusan hati, tak boleh dipaksakan kecuali dengan apa yang telah kita lakukan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita banyak dosa, kita telah sempat bertaubat, insya-Allah kita ada baik sangka dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis qudsi, ya, dari segi nilai hadis ini lebih kokoh dari hadis tadi. Kenapa? Kerana hadis tadi hanya diriwayatkan oleh Muslim. Hadis yang akan datang ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Sebab itu nama dia muttafaq alaih. Hadis yang berikut ni riwayat Bukhari Muslim. Yaqulullahu ta'ala, ana inda zanni abdi bi falyazunna bi ma yasha. Apa makna ana inda zanni abdi bi falyazunna bi ma yasha? Artinya firman Allah Ta'ala adalah aku ni Allah, pada sangkaan hambaku dengan daku. Apa maksud adalah aku pada sangkaan hambaku dengan daku? Maknanya Allah nak beritahu, aku akan buat sesuatu kepada hambaku
berdasarkan apa yang dia sangka terhadap aku. Allah akan lakukan pada kita berdasarkan apa sangkaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kalau sangkaan hati kita Allah murka sungguh dekat saya hari ini ni, memang Allah murka lah tu. Tapi kalau kita sangka Allah sayang pada saya hari ini, ya, bila kita sangka Allah sayang, maka Allah sayanglah tu pada kita. Allah telah ampunkan dosa saya. Saya yakin Allah dah ampunkan dosa saya. Allah ampunlah tu. Dosa saya ni Tuhan tak ampun lagi ni. Perasaan tu. Dan Allah lakukan seperti itu. Samalah macam yang tadi, kita bukan boleh berpura-pura. Kalau dah kita buat dengan baik, dengan sendirinya timbul sangkaan. Kita dah panggil tetamu, kita dah layan dengan baik, dengan penuh ikhlas. Nanti dalam hati kita, saya yakin tetamu puas hati dengan saya. Tapi kalau kita tak layan dengan baik, bolehkah kita paksa? Saya yakin tetamu suka dengan majlis saya, padahal majlis tak senonoh pun. Kita tak boleh nak paksa. Jadi sekali lagi, kita kena usahakan supaya hati kita mempunyai sangkaan yang baik terhadap Allah, kerana Allah akan lakukan sesuatu terhadap kita berdasarkan apa yang kita sangka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah jadikan saya orang sabar. Bagaimana? Sebab saya dah usahakan apa yang disuruh oleh syariat. Maka dengan yang demikian Allah beri kepada saya sifat sabar. Contoh kita sakit kan. Kita sakit, kita dah berusaha, berubat, memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah. Ya Allah, aku sakit, aku dah berubat, aku dah berdoa. Tanamkanlah kesabaran kepadaku ya Allah. InsyaAllah Allah bagi kesabaran. Tapi kalau kita sakit, berdoa, tidak berubat, kita ya Allah mudah-mudahan aku sabar. Payah nak datang sabar. Sebab itu bila kita dah berusaha, kemudian kita gagal, insya-Allah Allah beri kesabaran kepada kita, ya. Yakni hendaklah ia berbuat ibadat serta mengharap akan keredaanku serta membaikkan sangka akan daku bahawa memberi aku akan dia akan kebajikan di dalam dunia dan di dalam akhirat. Ini maksud hadis, ana inda zanni abdi bi falyazunna bi ma yasha. Aku akan lakukan kepada hambaku berasaskan sangkaannya, dan di hujung hadis tu hendaklah ia menyangka dengan daku akan barang yang dikehendakinya. Terpulang pada dia lah. Nak sangka baik ke nak sangka buruk? Tak apa maksud hadis? Maksud hadis tu dia kata hendaklah kita berbuat ibadat serta mengharap akan keredaan Allah serta membaikkan sangka kepada Allah bahawa Allah akan memberi kebajikan kepada kita di dunia dan di akhirat. Tapi kalau kita pun maksiat kepada Allah, payah nak datang sangka baik kita dengan Allah. Baik, sambung. Dan adalah pada satu masa bahawa masuk Nabi SAW atas seorang laki-laki yang sangat sakit, yang hampir putus rohnya itu, dan bersabda ia dengan katanya. Maksudnya pada satu hari Nabi ziarahi seorang yang sedang sakit, memang sakit tenat betul, sehingga dia sebut di sini hampir putus rohnya, maknanya sakit tenat. Ya, dia Nabi ziarah seorang sakit yang sedang tenat, ya, menghadapi kesakitannya. Bila Nabi masuk jumpa dia, apa kata Nabi? Kata Nabi, kaifa tajiduka? Faqala ajiduni akhafu dhunubi wa arju rahmat rabbi. Faqala sallallahu alaihi wasallam, majtama'a fi qalbi 'abdi fi hadzal mawtini illa a'tahu Allahu ma rajahu wa ammanahu mimma yakhafu. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi dan Ibn Majah. Dari segi periwayatannya adalah hadis yang baik. Sebab jadi disebut jayyid. Jayyid itu maknanya baik, ya. Artinya, bila Nabi masuk ziarah orang sakit tenat, kata Nabi, betapa engkau dapat akan dirimu hari ini? Kaifa tajiduka, ataupun kalau bahasa kita,
Apa perasaan kamu pagi ini? Itu dia, Nabi jumpa dia, kaifa tajiduka? Bagaimana rasa kamu hari ini? Ya. Lalu dia jawab, maka sembah ia, lelaki yang ditanya oleh Nabi tadi mengatakan, adalah aku dapat akan daku takut akan dosa. Sekarang ni ya Rasulullah, aku sangat takut kepada dosaku. Dan aku mengharap rahmat Tuhan. Aku harapkan keampunan Allah. Bila dia jawab begitu, bahasa hadisnya, akhafu zunubi wa arju rahmat Rabbi. Kalau bahasa mudah kita, bila Nabi tanya, bagaimana perasaan kamu pagi ni? Dia jawab, saya takut sangat ya Rasulullah. Saya ni banyak dosa. Tapi saya mengharapkan rahmat dari Tuhan. Dia jawab, saya takut terhadap dosa saya mengharapkan rahmat Tuhan. Apa Nabi kata pada dia setelah dia jawab begitu? Maka sabda Nabi SAW, tiada berhimpun keduanya itu. Apa maksud keduanya? Takut terhadap dosa, harap rahmat Tuhan. Dalam hati hamba Allah, di dalam tempat ini, maknanya dalam keadaan dia sakit tenat ni, dia ada perasaan takut terhadap dosa, harap rahmat Tuhan, melainkan memberi Allah Ta'ala akan dia akan barang yang diharapnya. Dan mensentosakan itu maknanya memelihara. Ia yakni Allah akan orang itu dari barang yang ditakutinya. Apa makna dia? Allah beri rahmat kepada kamu dan Allah pelihara kamu dari siksa. Tapi dalam keadaan begitu, kamu mengharap sangat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi kaitkan dengan hadis tadi, maknanya tentulah lelaki ini dia takkan boleh ada perasaan harap rahmat Allah kalau dia belum melakukan kebaikan. Maknanya dia banyak dosa, tapi dia telah bertaubat kepada Allah. Sekurang-kurangnya telah benar-benar ada penyesalan dalam hatinya kalau dia belum dapat menyempurnakan rukun-rukun taubat yang lain. Sebab bila dia dah menyesal betul, menyesal itu sendiri kata Nabi adalah taubat kepada Allah. Tapi kalau ada kesempatan bukan saja menyesal kerana Allah, berhenti buat dosa, berazam untuk tidak mengulanginya. Setelah ada yang demikian, barulah dia boleh tanamkan, saya harap Allah beri rahmat dan sayang kepada saya. Jadi maknanya kalau kita dalam sakit tenat itu, sebaik-baiknya kena ada dua perasaan dalam diri kita. Takut Allah marah, harap Allah sayangkan kita. Tapi bila saya kata harap, jangan lupa bagaimana baru kita dianggap mengharap. Kalau ada 10 sebab, kita telah buat 7 atau 8 dari sebab tadi, baru kita jadi mengharap. Kalau tidak, kita boleh mengatakan, saya mengharap sangat Allah sayang. Ada 10 sebab, berapa dah awak buat? Baru buat 4. Yang lain tu boleh tak buat? Boleh buat tapi belum buat. Itu berangan nama dia. Ya, sebab itu kita jangan lupa apa yang dah kita pelajari. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna rajulan kana yudainun nasa fayusamihul ghaniya wa yatajawazu 'anil mu'sir falaqiya Allah ta'ala wa lam ya'mal khairan qattu faqala Allah ta'ala man ahaqqu bizalika minna fa'afa anhu. Kena sambung muka surat sebelah ni baru hadis. Pelasihi minat ta'ati. Sampai situ tu. Hadis disambung ke sana ya. Dan hadis ini adalah hadis muttafaq alaih menurut Al-Iraqi. Baik, kita tengok terjemahan. Bahawasanya adalah seorang lelaki menghutangi ia akan manusia. Ini seorang lelaki suka bagi hutang dekat orang. Dia beri hutang pada orang. Maka memaafkan ia daripada tiap-tiap orang yang kuasa membayar akan hutangnya itu, dan melepaskan ia daripada tiap-tiap orang yang kesusahan membayar hutangnya.
Dia ada dua istilah yang digunakan ya. Satu yusamihul ghani, satu yatajawazu anil mu'sir. Al-ghani orang kaya, al-mu'sir orang susah. Itu yang Allah sebut fa inna ma'al usri. Usri, mu'sir dari kata yang sama ya. Saya ulang balik terjemahan. Adalah seorang lelaki menghutangi akan manusia, maka memaafkan ia daripada tiap-tiap orang yang kuasa membayar akan hutangnya itu. Maksud maaf ni bukan dia tak minta bayar. Cuma kadang-kadang orang tu mampu bayar tapi agak lambat sikit. Kadang-kadang terlambat. Dia kata tak apalah, sekadar terlambat awak bayar juga. Itu makna yusamih. Itu makna yusamih. Kalau orang tu orang mampu bayar, kadang-kadang terlewat bayar, kadang-kadang terlupa bayar. Bila kita ingatkan, Allah maaflah Ustaz, dia terlupa nak bayar. Ya, saya pun tak tahu kata pencen dah masuk. Masuk dah kan pencen. Kalau saya sedar, saya bayar dah hutang ni, dia tak tahu pula pencen dah masuk, terlupa saya. Dia orang yang terlambat sehari dua minta maaf, dia maafkan. Ini kalau orang mampu. Kemudian dan melepaskan ia daripada tiap-tiap orang yang kesusahan membayar hutangnya. Al-mu'sir, dia tahu orang ni memang tak boleh bayar hutang. Dia kata dah awak tak boleh bayar macam ni je lah, tak payah bayarlah. Itu makna ia tajawuz anil mu'sir. Orang mampu bayar, lambat sikit dia maaf. Orang yang memang tak mampu bayar, maka orang ini tak apalah, dia kata kalau dah awak memang, saya pun tahu awak tak boleh bayar. Ya, bulan lepas awak bayar, tapi bulan ni awak tak mampu bayar, tak apa. Saya tahu bulan ini awak banyak belanja, keluarga awak sakit, belanja anak sekolah lebih sikit. Tak apalah, bulan ini saya maafkan kamu, tak payah bayarlah sewa rumah untuk bulan ini misalnya kan. Maka mendapatkan ia akan Allah Ta'ala kemudian dari matinya. Maksudnya akhirnya orang ni mati. Bila dia mati, dia jumpa dengan Allah. Padahal ia tiada berbuat amal kebajikan sekali-kali yang lain daripada yang demikian itu. Tapi jangan salah faham pula. Nanti kita kata dia ni sembahyang, tidak puasa, tidak. Maksudnya amal sunat yang lain dia tak buat. Tapi yang fardu dia buat. Yang haram dia tak buat. Kerana memaafkan orang yang lambat bayar hutang tadi bukan wajib. Dia boleh marah tu, tapi dia maaf, itu sunat. Orang yang langsung tak mampu bayar, bukan wajib dia lepaskan orang itu dari hutang. Sunat. Tapi kerana orang ni tak mampu, dia kata bulan ni tak bayarlah, bulan depan saya harap bayarlah. Itu sahaja amal sunat yang dia lakukan. Waktu dia mati, dia tak ada amal sunat macam kita ni, i'tikaf dalam masjid, rajin mengaji, rajin baca Quran, umrah kadang-kadang pergi, korban tiap-tiap tahun. Dia tak. Amal kebajikan yang dia buat tadi je lah. Dia suka beri hutang. Kalau orang mampu kadang-kadang terlambat bayar, okey, dia maaf. Kalau orang tu memang tak mampu langsung pada bulan tertentu, dia terus tak minta bayar untuk bulan itu. Dia mati dalam keadaan begitu, ya. Dia kata apa ni, padahal tiada berbuat amal kebajikan sekali-kali yang lain dari yang demikian itu. Maka firman Allah Ta'ala, siapakah yang terlebih berhak dengan demikian itu daripada kami? Maksudnya Allah tanya, itu dalam lafaz hadis tadi, faqala Allah Ta'ala man ahaqqu bizalika minna. Maksudnya siapa yang lebih berhak buat macam tu selain dari kami? Allah saja. Allah kata yang kalau orang mampu terlambat bayar, dia maaf. Orang tak boleh bayar, langsung tak minta hutang. Ini adalah kerja Allah. Ini sifat Allah. Tiba-tiba ada pada manusia yang buat macam tu. Lalu sambung. Fa'afa anhu li husni zannihi wa rajaihi. Maka memaafkan Allah Ta'ala daripadanya akan segala dosanya, kerana baik sangkaannya akan Allah Ta'ala dan baik harapnya akan Allah Ta'ala bahawa memaafkan daripadanya akan dosa itu, serta ia papa tu maknanya tak banyak buat kebajikan daripada taat, yakni serta ketiadaan amal kebajikan yang lain. Dia ni amal kebajikan yang lain tak ada, tetapi dia harap Allah Ta'ala
ampunkan kalau dia ada dosa dan terima dia sebagai hamba Allah yang baik. Itu yang disebut di sini, sebab dia mempunyai sangkaan yang baik terhadap Allah dengan amal kebaikan yang dia buat, iaitu suka beri hutang. Orang mampu terlambat bayar hutang, dia maaf. Orang langsung tak mampu, dia gugurkan hutang orang itu. Tapi walaupun amal kebaikan yang lain dia tak buat, Allah terima dia sebagai hamba Allah yang baik. Tapi jangan salah faham tadi saya kata, sebab ada dalam hadis ni, walam ya'mal khairan qat, dia tak buat langsung kerja kebaikan yang lain. Jangan pula kita kata sembahyang tidak, puasa tidak, kalau nak Allah maaf satu je, bagi pinjam dekat orang, kalau orang terlambat bayar dia mampu beri masa lagi, kalau orang tu tak mampu bayar jangan tuntut hutang. Itu saja amal kita buat, insya-Allah masuk neraka. Kalau tak sembahyang tidak, puasa tidak, jaga baik-baik. Tapi yang penting di sini, amal kebaikan sunat tak banyak, tapi dia mempunyai sangkaan yang baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi adalah harap kepada Allah Ta'ala dan baik sangkanya kepada Allah Ta'ala itu menepati taubat ia dari segala dosanya itu, dan adalah taubatnya dari segala dosanya itu sebesar-besar amal kebajikan yang menghapuskan dosanya. Itu maksud perkataan di sini, kata pengarang ini daripada Syekh Abdul Samad Al-Palimbani, adalah harap kepada Allah. Raja dia tadi, baik sangka kepada Allah itu menepati taubat dari segala dosanya yang lain. Ini kalau ada dia melakukan dosa-dosa kecil, dan adalah taubat dari segala dosa itu sebesar-besar amal kebajikan yang menghapuskan dosanya. Kita bawa beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian kita lihat perkataan Sufyan As-Sauri. Dan kata Sufyan As-Sauri, man aznaba zamban fa'alima anna Allah qadara alaihi wa rajahu ghafarallahu lahu zambahu. Kata Sufyan As-Sauri, barang siapa berbuat akan beberapa dosa, dia buat dosa, dan mengetahui akan bahwasanya Allah Ta'ala menguasai atasnya, dia yakin Allah berkuasa ke atas dirinya, dan mengharap ia akan diampuni akan dosanya itu, nescaya diampuni oleh Allah Ta'ala baginya segala dosanya. Ini lagi kelebihan harap. Dan supaya dalam diri kita ada sifat raja tadi. Kata Sufyan As-Sauri, sesiapa yang melakukan dosa, dia tahu Allah menguasai dirinya. Ini penting faham Allah menguasai diri ini. Kerana kita ni kadang-kadang terlupa yang Allah itu berkuasa ke atas diri kita. Kalau kita buat dosa, kita yakin Allah menguasai diri kita. Maknanya kita dah tahu kita berdosa tu. Bila kita yakin Allah menguasai diri kita, kita berdosa tadi akan mudah untuk kita kembalikan kesalahan kita itu kepada takdir Allah. Sebab itu dalam kitab terjemah Al-Hikam, Syekh Ibn Athaillah ada sebut. Dia kata sesiapa yang berdosa dan dia sedar bahawa dia berdosa, lalu dia memohon ampun kepada Allah, dia adalah lebih baik dari orang yang melakukan kebaikan tetapi takabur dengan kebaikannya. Saya ulang Syekh Ibn Athaillah dalam kitab Hikam dia. Orang yang berdosa, sedar dia berdosa kemudian dia taubat, lebih baik dari orang yang melakukan kebaikan, dengan kebaikan itu dia takabur. Sebab takabur itu adalah dosa besar. Jadi saya nak kaitkan itu dengan di sini, sesiapa yang berbuat beberapa dosa, dia melakukan beberapa dosa. Mengapa dia sebut beberapa dosa zamban? Sedangkan zambun itu kalau satu ialah satu dosa, tapi zamban kerana dia isim nakirah,
Maka bermaksud jenis dosa. Barang siapa berbuat beberapa dosa dan ia mengetahui Allah menguasai atasnya, maknanya dari segi akidah orang ni hebat. Dia yakin Allah berkuasa ke atas dirinya, dan dosa yang dia lakukan tadi, dia ingat ini takdir yang dia tak boleh lari daripadanya, dan mengharap ia diampuni dosanya. Bila kata mengharap ni, ingatlah balik yang saya kata tadi. Untuk dikatakan mengharap, mesti buat banyak sebab. Kalau maknanya dia mengharap Allah ampun dosa dia, sekurang-kurangnya rukun taubat tu kalau ada 3, dia dah buat 2. Kalau ada 4, dia dah buat 3. Mengapa saya kata rukun taubat tu 3 atau 4? Kerana rukun taubat ini ada ketikanya 3, ada ketikanya 4. Kalau dosa kita berkaitan dengan melakukan yang diharamkan oleh Allah, rukun taubatnya hanya 3. Pertama, menyesal kerana Allah. Kedua, berhenti. Ketiga, berazam tak buat lagi. Apa dia dosa dia berkaitan dengan Allah? Dia minum arak. Itu dosa dia dengan Tuhan. Lalu dia menyesal sungguh minum arak. Dia berhenti minum arak, berazam takkan minum lagi. Itu dah sempurna rukun taubat. Kalau dia buat 2, kita kata dia boleh mengharap dah. Dia menyesal dan dia berhenti. Cuma dia belum berazam. Kalau dosa tadi berkaitan dengan meninggalkan fardu, orang tu tak sembahyang, rukun taubatnya jadi 4. Menyesal kerana tak sembahyang, berhenti meninggalkan sembahyang, berazam untuk tidak lagi tinggal sembahyang, dan kena qada sembahyang. Dia dah buat 3. Dia menyesal, dia berhenti, berazam takkan tinggal, cuma dia belum habis qada. 3 dia dah buat. Dia dikira mengharap. Kalau belum sampai separuh daripada keperluannya dia buat, dia masih berangan-angan lagi. Yes? Sebab di sini dia sebut, dia sedar Allah menguasai atasnya dan mengharap akan diampuni dosanya. Nescaya diampuni oleh Allah Ta'ala baginya akan segala dosanya. Allah ampun dah dosa dia. Jadi di sini kita sedang membincangkan tajuk kelebihan raja dan galakkan untuk ada sifat raja dalam diri kita. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah Ta'ala auha ila Dawud alaihi salam. Kita jumpa perkataan ila Dawud. Bagi yang belajar bahasa Arab, Daud itu adalah isim, kata nama. Isim selepas ila, akhirnya baris yang terakhir mesti baris di bawah. Kenapa di sini tidak baris di bawah? Kerana Daud itu adalah isim yang mabni, bukan mu'rab. Mabni ni maknanya baris dia tak berubah. Dalam keadaan mana pun dia tetap Daud. Ja'a Dawuda. Kalau terjemah bahasa Melayu, Ja'a datang oleh Daud. Oleh ni dia kedudukan fa'il, mesti baris di hadapan. Sepatutnya Ja'a Dawudu, tapi tak. Dia Daud ni di mana pun bahasa Arab dia baris di atas lah. Ila Dawudi sepatutnya, tapi tetap baca Dawuda. Sebab itu di sini auha ila Dawud alaihi salam. Itu yang belajar bahasa Arab je lah. Saya sentuh sikit tu. Dah pasal pula ustaz selepas ila baris di atas, kerana Daud adalah isim yang mabni, bukan yang mu'rab. Inna Allah Ta'ala auha ila Dawud alaihi salam, ahibbani wa ahibba man yuhibbuni wa ahbibni ila khalqi. Faqala ya Rabbi kaifa uhibbuka ila khalqika. Qala uzkurni bil husnil jamil wazkur alai wa ihsani wa zakkirhum zalika
fa innahum la ya'rifuna minni illa al-jamila. Kata Al-Iraqi, ini nilai hadis ni. Hadis ini lam ajid lahu asla. Maksudnya hadis ni kalau dari segi nilai hadis dia sangat tidak kokoh. Sebab tidak didapati dalam mana-mana kitab hadis mu'tabar. Itu makna lam ajid lahu aslan. Tak ada asal. Dan dia sebut ka'annahu minal Israiliyat. Seakan-akan hadis ni daripada hadis Israiliyat. Israiliyat ni hadis yang direka oleh manusia sahaja. Maksudnya sebab kita baca kitab Syahrul Salikin ini adalah kitab yang sudah diedit atau ditashih atau ditahqiq oleh almarhum Fahmi Zamzam. Dia hadis-hadis tu dia dah buat penelitian, kemudian tadi dia kata jayyid, dia kata sahih. Yang ni dia sebut kata Iraqi, hadis ni saya tak jumpa dalam mana-mana kitab hadis. Dan kemungkinan hadis ini adalah hadis yang direka cipta. Itu Israiliyat, macam kisah-kisah Israel. Tapi walau bagaimanapun ada pengajaran yang baik daripadanya. Sebab itu dimasukkan oleh pengarang. Baik, maksud hadis bahwasanya Allah Ta'ala bertitah kepada Nabi Daud alaihi salam. Kata Allah, kasih olehmu akan daku. Allah kata, wahai Daud, kamu hendaklah sayang kepada aku. Dan kasih olehmu akan orang yang kasih akan daku. Dua perintah Allah. Yang pertama kata Allah, wahai Daud, kamu hendaklah kasih kepada aku. Yang kedua, kamu hendaklah kasih kepada orang yang kasih kepada aku. Dan suruh olehmu kasih akan daku kepada segala makhlukku. Tiga perintah Allah kepada Nabi Daud. Kamu kena sayang aku. Yang kedua, kamu kena sayang kepada orang yang sayang kepada aku. Yang ketiga, kamu kena suruh orang supaya sayang kepada aku. Itu perintah Allah kepada Nabi Daud menurut hadis yang tidak kokoh ini. Bila Allah perintah dia dengan tiga perkara itu, maka sembah Nabi Daud alaihi salam. Nabi Daud kata kepada Allah, ya Rabbi, betapa menyuruh kasih akan dikau kepada segala makhluk. Maksudnya, macam mana aku nak suruh semua makhluk kasih kepada kamu? Macam mana cara dia yang kamu kata suruh aku menyuruh semua makhluk kasih kepadamu? Maka firman Allah Ta'ala, sebut olehmu akan daku dengan kebajikan kepada mereka. Itu dalam hadis tadi. Uzkurni bil husnil jamil. Sebut olehmu akan daku dengan kebajikan kepada mereka. Dan sebut olehmu akan nikmatku dan akan kebajikanku kepada mereka itu. Dan sebut olehmu akan mereka itu akan yang demikian itu, wazakirhum zalik, kerana mereka tidak mengetahui daripadaku melainkan hanya kebajikan. Yang akhir tu yang kita nak fahami ya. Sebab Nabi Daud tak ada masalah bila Allah suruh dia sayangkan Allah. Dia kata saya tahu nak macam sayang Allah. Dan yang kedua, saya tahu macam mana saya nak sayang kepada orang yang sayangkan Allah. Saya tengok orang tu taat kepada Allah, lalu saya kata dia sayang kepada Allah. Lalu saya pun sayang kepada orang itu. Cuma yang ketiga tu yang jadi masalah, yang dia tak tahu nak buat. Lalu dia bertanya. Yang ketiga kata Allah Subhanahu wa taala, ahbibni ila khalqi. Ahbibni ila khalqi, dalam terjemahan tadi, suruh olehmu kasih akan daku kepada segala makhlukku. Kepada semua makhluk engkau suruh mereka kasih kepadaku. Itu yang saya tak faham nak buat, kata Nabi Daud. Macam mana aku nak suruh semua makhluk supaya kasih kepadamu? Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab, apa kata Allah tadi? Sebut olehmu akan daku dengan kebajikan kepada mereka. Maksudnya kita jumpa saja orang, kita beritahu, tuan-tuan semua, Allah sangat baik kepada kita semua. Hari ini kita alhamdulillah semua datang ke masjid ni sihat belaka. Ya, semua kita dalam keadaan sihat belaka. Alhamdulillah, semua kita yang tak puasa dah sarapan belaka. Cuma berbezalah, ada orang yang mewah sarapannya, ada yang tidak. Tapi kita semua dah sarapan belaka.
Dan Alhamdulillah, dah hampir 40 minit dah kita ada dalam majlis ini. Tak ada apa-apa gangguan. Pembesar suara okey. Tak ada pula yang kena rasuk misalnya kan. Maksud saya itu, maknanya kalau maksud aku supaya suruh orang sayang tu bukan kamu cakap dekat orang, wahai semua manusia sayangilah Allah, tak payah macam tu. Tapi cara dia iaitu sebut olehmu akan daku dengan kebajikan kepada mereka. Kita kata Tuhan tu sayang pada kita. Semua kita sehat hari ini ya. Dan sebut olehmu akan nikmatku dan akan kebajikanku kepada mereka. Pertama Allah sayang. Lepas tu sebutlah nikmat Allah tu. Ya, tak ada di antara kita ini yang patah kaki hari ini. Semua alhamdulillah. Ada keluarga yang sakit tapi Allah beri kepada kita kesabaran. Itu sebut nikmat Allah. Apalagi yang ketiga, dan sebut olehmu akan mereka itu akan yang demikian. Sebutkan kebaikan Allah pada kita kerana mereka sebahagian dari makhluk ini tidak mengetahui daripadaku melainkan hanya kebajikan. Ramai yang tak tahu aku beri kebaikan kepada mereka. Dengan yang demikian sebutkan kebaikan Allah kepada mereka. Sebab itu selalu kan saya nak mulakan majlis ni, selalu saya sebut yang pertama, sama-samalah kita syukur kepada Allah. Hari ini kita dapat berhimpun di tempat majlis ilmu ini. Semua kita dalam keadaan sehat walafiat. Itu maknanya kita suruh orang kasihkan Allah. Tak payahlah kita sebut, tuan-tuan semua kasihanilah, kasihilah Allah. Tak payah. Beritahu kepada orang, Allah tu sangat baik pada kita. Semua kita hari ini dah sarapan pagi. Semua kita dah minum air teh, air kopi. Tidaklah kita minum air yang bukan kopi atau teh, tapi warnanya macam kopi dan teh. di mana ada benda tu, hati ulanglah aku dituntun untuk memikirkan. Jadi maksud saya sebut nikmat Allah itu bermaksud kita menyuruh orang supaya kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian seterusnya, dan kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, waru iya Abban bin Abi Iyash bin Naum. Yang akan datang ni cerita tentang mimpi seseorang. Kita ada masa 5 minit lagi, lebih kurang. Saya ingat saya nak berhenti dekat situlah. Saya nak buka kalau ada soalan dan ada pengumuman. Yang pertama saya nak maklumkan, besok kita insyaAllah kuliah duha di surau Al-Ikhlas, dan esok kita dengan hadis kan, minggu lepas tafsir. Dan besok adalah minggu yang keempat, sebab ada yang begitu minta pada saya, dia kata Ustaz, kalau 5 minggu kita cutilah. Jadi besok adalah minggu yang keempat. Untuk hari Rabu, hari Khamis tak, hari Selasa tak, hari Selasa minggu depan yang keempat. Jadi Selasa depan kita ada, besok adalah hari Rabu yang keempat. Yang minggu depan itu adalah hari Rabu yang kelima. Dia ada 5 kali hari Rabu untuk bulan ini. Maka besok adalah kita ada kuliah, tapi hari Rabu minggu depan tak ada kuliah duha. Itu saya maklumkan ya. Hari Rabu besok kita ada kuliah duha, hari Rabu minggu depan tak ada. Tapi hari Selasa minggu depan kita ada kuliah duha di sini, kerana Selasa minggu depan adalah Selasa yang keempat. Itu yang saya nak maklumkan. Itu sajalah permakluman dari saya. Sebelum akhir, kalau ada yang nak bertanya. Prasangka, kata Cik Mansur, adalah seburuk-buruk perasaan. Kerana prasangka ni sebenarnya dia merujuk kepada sangkaan tak baik. Bila sebut prasangka tu, awak ni betul-betul prasangka terhadap saya. Awak sentiasa mempunyai prasangka. Prasangka ni dia lebih merujuk kepada yang tidak baik. Dan bila disebut seburuk-buruk perkataan prasangka tu dari beberapa sudut. Satu dari sudut sangkaan tak baik yang tidak mempunyai asas yang kuat. Kalau kita nak ada sangka tak baik, biarlah berdasarkan kepada sebab yang munasabah. Ya, kita sangka dia ni tak baik. Apa pasal awak sangka tak baik dekat dia?
Macam mana saya tidak mempunyai sangkaan buruk kepada dia, Ustaz? Dia ni asyik buat benda tak baik je, ugut saya, macam-macam dia buat. Lalu timbullah sangka tak baik saya daripada dia, lalu saya buat laporan polis. Ini tak ada tiba-tiba buat laporan polis tentang seseorang. Tapi kalau dah banyak sangat benda yang dia buat tak baik pada kita, maka sangka buruk itu bukan dipanggil prasangka. Maknanya kita ada asas. Prasangka ini ialah sangkaan tak baik yang tidak mempunyai asas yang kokoh. Sebab itu dikatakan prasangka adalah seburuk-buruk perkataan. Baik, ada lagi soalan? Tak ada. Kalau tak ada, cukuplah kita berhenti setakat itu untuk pagi ini. Mudah-mudahan kita mempunyai kepahaman yang baik betapa pentingnya ada sifat raja dalam diri kita. Dan saya tegaskan tadi, kita tidak boleh memaksa baik sangka kepada Allah itu kecuali dengan amal yang telah kita lakukan. Dan pagi ini juga kita faham, beramal kerana mengharapkan redha Allah lebih baik daripada beramal kerana takutkan siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Beramal mengharapkan syurga lebih baik dari beramal kerana takutkan neraka. Jadi betulkanlah ya niat kita itu supaya amal kita menjadi lebih baik lagi. Dan yang paling baik nanti akan disebut orang yang seimbang di antara takut dan harapnya. Tetapi akan ada nanti, dan kita pun pernah belajar, ada ketikanya kita lebih kepada harap dari takut. Terutama waktu kita dah tak mampu untuk melakukan apa-apa, lebihkan harap dari takut. Saya takut benar untuk melakukan dosa. Awak pun dah tak boleh buat dosa, tak larat nak pergi dah pun. Tapi kalau waktu kita ada keupayaan, kita takut untuk buat dosa. Mudah-mudahan dengan takut terhalang kita melakukan dosa. Jadi insya-Allah kita akan sambung pada minggu hadapan. Mudah-mudahan Allah rahmati, Allah berkati kita, Allah pelihara kita dari segala bala dan musibah. Jadi sekadar itu saja, sama-sama kita. Terlupa juga. Malam ni saya ada kuliah maghrib di Masjid Komplek Pertanian, kitab ini juga. Tapi untuk malam ini di muka surat 174 untuk malam ini. Yang ada kelapangan masa, kalau nak ikuti lagi bolehlah datang ke Masjid Komplek Pertanian. Malam ini saya kuliah maghrib di situ. Jadi sekadar itu, sama-sama kita akhiri majlis ilmu pagi ini dengan sama-sama kita mendoa untuk kebaikan, dan kita akhiri majlis ilmu dengan tasbih serta suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka